Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Baupeng merakamkan penghargaan dan penghormatan kepada Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud yang mengakhiri perkhidmatannya sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang ke-7. Menerusi satu kenyataan media pada Ahad, Premier Sarawak menyatakan bahawa Tun Pen Sri Abdul Taib telah mempamer kualiti sebenar sebagai pemimpin rakyat berbagai kaum dan kepercayaan agama di negeri ini. Menurut beliau, Tun Pen Sri Abdul Taib menunjukkan kepimpinan yang luar biasa kerana berupaya menyatukan rakyat dari latar belakang yang berbeza serta memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat di negeri ini sehingga memanfaatkan generasi masa kini. Datuk Partinggi Abang Zohari menambah usaha Tun Pen Sri Abdul Taib dalam memupuk perpaduan secara tidak langsung membawa ke arah kestabilan politik yang seterusnya mewujudkan landasan kukuh bagi kesinambungan, kemakmuran dan keharmonian Sarawak. Dalam kenyataan sama, Datuk Partinggi Abang Zohari memberitahu figura hebat itu juga menjadi antara penyumbang terbesar kepada transformasi Sarawak dengan melaksanakan dasar-dasar ke arah ekonomi moden, khususnya dengan mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan baru di bawah koridor tenaga diperbarui Sarawak SCORE. Sehubungan itu, katanya Tun Pen Sri Abdul Taib sememangnya layak diberi gelaran Bapa Pemerintah Sarawak. Justru bagi pihak rakyat Sarawak, Datuk Partinggi Abang Zohari mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan berterima kasih kepada Tun Pen Sri Abdul Taib atas jasa dan pengorbanannya yang tidak boleh disangkal dalam pembangunan Sarawak. Tun Pen Sri Abdul Taib telah memulakan perkhidmatan awamnya pada usia muda apabila menjadi ahli Kabinet Negeri pertama selepas Sarawak diberi kuasa pemerintahan sendiri oleh British pada 22 Julai 1963. Selepas itu, pada 1966, Tun Pen Sri Abdul Taib berpindah ke peringkat persekutuan dan berkhidmat dalam pelbagai jawatan menteri dalam kerajaan persekutuan. Tun Pen Sri Abdul Taib kembali ke Sarawak pada tahun 1981 sebagai Ketua Menteri Sarawak yang keempat, mengambil alih daripada Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob dan berkhidmat selama 32 tahun. Sejak Mac 2014, Tun Pen Sri Abdul Taib diangkat menjadi Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang ke-7 dan mengabdikan hidupnya untuk membangun dan mensejahterakan Sarawak sehingga tamat perkhidmatannya pada Januari 2024. Beliau diganti oleh Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang mengangkat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Isnin. Laporan seterusnya, raptai penuh istiadat pemeriksaan kawalan kehormatan utama bersebenar dengan istiadat angkat sumpah Tuan Yang Utama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 telah berjalan dengan lancar. Sesi raptai yang berlangsung di dataran perbarisan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada petang Ahad itu turut disertai oleh TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuan Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi. Dalam pada itu, sesi raptai dimulakan dengan pengarakan masuk kawalan kehormatan Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am PGA dengan diiringi pancaragam polis Diraja Malaysia PDRM, kontijen Sarawak ke medan perbarisan. Perbarisan kawalan kehormatan tersebut terdiri daripada Panji Batalion ke-11 PGA Batu Kawah Kuching yang diketuai oleh Pembawa Panji Inspektor Nur Azrin Nur Aziz. Sementara kawalan kehormatan dari Batalion ke-11 PGA Batu Kawah Kuching yang terdiri daripada 3 pegawai kanan dan 102 anggota telah diketuai oleh Pegawai Baris DSP Muhammad Zaini Ismail dan Penolong Pegawai Baris Inspektor Muhammad Fairul Reza. Manakala pancaragam PDRM kontijen Sarawak pula diketuai oleh Inspektor Frankie Billy Tadius dan dibantu oleh Drum Major Ghazali Bujang. Sesi raptai tersebut kemudiannya diakhiri dengan bacaan doa dan nyanyian lagu Negaraku serta Ibu Pertiwiku. Seterusnya, Tun Dr. Wan Junaidi dan Tuan Puan Sri Fauziah berangkat ke raptai Majlis Istiadat Angkat Sumpah Pelantikan TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Dewan Lapau Dun Sarawak. Dalam pada itu, Tun Dr. Wan Junaidi dijadualkan mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 pada petang ini dalam istiadat yang turut akan dihadiri oleh Premier Sarawak, Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Baupeng serta div-div kehormat lain. Pada Jumaat, Tun Dr. Wan Junaidi telah menerima watikah pelantikan sebagai TYT Sarawak ke-8 daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Berita selanjutnya, Forum Kepimpinan 2024 merupakan sebuah platform penting yang membolehkan Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak PANS dan syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk mengukuhkan lagi kolaborasi yang sedia ada.
Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki berkata melalui forum ini, kedua-dua pihak dapat memahami keperluan dan aspirasi masing-masing serta merangka strategi yang berkesan untuk bertukar memperkasakan pengetahuan, idea dan pandangan dalam pelbagai bidang. Beliau menekankan bahawa kolaborasi yang erat di antara PANS dan JLC adalah kunci kepada kejayaan pembangunan jangka panjang. Katanya dengan saling melengkapi kelebihan dan sumber daya yang ada, matlamat pembangunan akan dapat dicapai dengan lebih berkesan serta berada di landasan yang betul untuk masa depan yang lebih baik. Let us together carry the inspiration gained from this forum and words of wisdom that are from our right honorable Datuk Primiers in our respective roles and endeavors. May the connection made here continue to flourish and the ideas exchange blossom into action that impact our rakyat and the world at large. Let us be united, never walk alone. Beliau berkata demikian semasa berucap di Forum Kepimpinan 2024 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Boh Openg di Langkawi pada Ahad. Forum Anjuran bersama Sarawak Centre of Performance Excellence Corp, Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Sarawak Energy Berhad SEB itu berlangsung selama 2 hari bermula Sabtu dan telah menyaksikan 4 pembentangan daripada panel-panel jemputan. Hari sama ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhyan, Peguam Besar Negeri Sarawak Datuk Safri Ali, Setiausaha Keuangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Disosman Wan Omar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Changki, Pengerusi Petroleum Sarawak Berhad Petros Tan Sri Datuk Amar Dr. Hamid Bugo, Pengerusi Perbadan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Hussain, Ahli Lembaga SEB, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Mushidi Abdul Ghani, Div-Div kenamaan lain dan pihak JLC Sarawak. Paparan seterusnya, susulan permintaan yang tinggi dari sekolah-sekolah yang belum terlibat, program Kembali ke Sekolah Parlimen Setubong akan diteruskan pada masa akan datang. Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri berkata, setakat ini lebih 700 murid dan pelajar dari 21 buah sekolah di kawasan Parlimen Setubong telah menerima manfaat dari program ini. Untuk keseluruhannya, dalam 700 student yang telah kita bantu untuk back to school dan yang kebanyakan adalah disumbang oleh Rotary Club, Rotary Club of Kuching Central, kita ada Yayasan Kebajikan Negara, kita Yayasan Saim Davi dan kita ada juga Pekemah Batu untuk menyumbang dan setiap tahun keadaan kita untuk membantu pelajar-pelajar. Kalau kalau harap kami saja agak lambat lah because dari segi peruntukan kan. Jadi kita bersyukur kerana ada yang cuba sanggup untuk membantu menyumbang kepada para pelajar. Apatah lagi pelajar di kawasan seperti SK Salak ini amat mencabar untuk mereka semua. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas program Kembali ke Sekolah Parlimen Setubong di Sekolah Kebangsaan SK Salak Setubong pada Ahad. Jelasnya yang juga ahli Parlimen Setubong, program itu signifikan dalam usaha untuk mencapai tahap pendidikan yang lebih tinggi. Dalam program tersebut, seramai 81 pelajar SK Salak telah menerima bantuan barangan persekolahan. Sementara itu, beliau juga mengumumkan dana sebanyak RM400,000 untuk projek transformasi luar bandar RTP bagi tujuan menaik taraf jalan kayu kepada jalan simen di Kampung Salak. Manakala di Sibu Karnival Tahun Baru Cina, anjuran sebekas pelawan diharapkan menjadi satu tarikan dalam menghangatkan bahang sambutan perayaan tersebut. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Chiang Ming Ti berkata, karnival selama 10 hari itu yang bermula dari 25 Januari hingga 4 Februari ini akan memberikan pengalaman kemeriahan sambutan perayaan tersebut. Jelasnya ini adalah cara yang menyeronokkan dan sihat untuk orang di Sibu bagi meraihkan Tahun Baru Cina tanpa menghabiskan terlalu banyak wang atau masa untuk melancong. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Karnival Tahun Baru Cina 2024 di belakang CCK lokal Sungai Merah pada Sabtu. Dan pada itu beliau berkata, karnival tersebut menggabungkan elemen tradisional dan moden untuk memberi pengalaman Tahun Baru Cina yang unik kepada penduduk Sibu.
Sedikit berita sukan. Usaha untuk mempromosi sukan Muay Thai kepada seluruh lapisan masyarakat di negeri ini terus dipergiatkan Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS. Terbaru, PMNS menerusi Kelab Muay Thai Phoenix Meranek terlibat dalam program Mari Mencuba Muay Thai bersempena Kejohanan Samarahan Esport Championship X-Culture and Digital 2024. Program tersebut dianjurkan di Desa Memol, Kota Samarahan pada Ahad. Seramai 20 ahli Kelab Muay Thai Phoenix Meranek terlibat manakala hampir 100 pengunjung termasuk peserta Kejohanan Samarahan Esport Championship X-Culture and Digital 2024 mengambil bahagian dalam program Mari Mencuba Muay Thai tersebut yang berlangsung pada jam 9 pagi. Manakala pada jam 4.30 petang diadakan persembahan basic, combo Muay Thai dan Muay Boran sebagai menyambut ketibaan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Semerahan Datuk Rubiah Wang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Auladris. Persembahan Muay Boran dilakukan oleh Wan Syahmi Rizal dan Hasbullah, sementara 15 lagi melakukan persembahan basic dan combo Muay Thai. Menurut Presiden PMNS Jumaat Ibrahim ketika dihubungi, penyertaan sukan Muay Thai dalam program tersebut atas lot jemputan membuktikan sukan itu semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat seperti sukan-sukan tempur yang lain. Katanya ia perkembangan yang positif dan selari dengan misi PMNS untuk memperluaskan penglibatan masyarakat dalam sukan itu hingga ke peringkat luar bandar. Kelab Muay Thai Phoenix Meranek merupakan kelab gabungan Persatuan Muay Thai Semerahan di bawah naungan PMNS. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.cik dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin Tengah Hari ini, kami ingin kongsikan sedikit imbasan sepanjang Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud menjalankan tugas sebagai Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang ke-7. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.